Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 29 Ogos 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Kitab Bahrul Madhi jilid yang kedua. Kita ada masuk jilid yang kedua dah ni. Jilid yang kedua bab salat. Bagi jemaah yang ada kitab Jawi ni, yang versi lama ni Jawi, muka surat 27, masalah yang ke-56. Kitab ni dia guna masalah-masalah. Babu ma jaa fi karahiyatin naum qabla al-isya was-samar ba'daha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis makruh tidur sebelum isya. Kenapa? Dia takut terlepas. Dan berjaga serta berbual-bual kemudian daripada solat isya. Lepas mari isya tak usah duduk jaga, balik tidur cepat. Sebab kita nak bangun tahajud, nak bangun subuh dengan selesa. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku. Ini bahasa Syekh kita, Syekh Al-Marbawi rahimahullah. Dia guna bahasa dia lah, bahasa lama ni. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, adalah di dalam bab ini akan diterangkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi sahibus sunan, dua masalah, iaitu masalah tidur sebelum sembahyang isya, satu kes, dan berbual-bual kemudian daripada sembahyang isya. Lepas isya kita duduk bual, duduk cakap sama-sama kita. Macam-macam lah teramai kita ini. Tak? Duduk main kedai kopi ke kedai apa ke boleh belaka. Demikian bunyinya. Bunyi hadis tu macam ni. An Abi Barzata radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadis ba'daha. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Barzah radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam benci ia akan tidur sebelum sembahyang isya, dan benci ia akan berbual-bual kemudian daripada isya. Mana kita jangan tidur sebelum sembahyang isya, jangan duk bual lepas sembahyang isya, jangan berjaga malam. Itu maksud dia. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud dan Anas. Maknanya cerita hadis ni bukan daripada Abi Barzah seorang, tiga lagi sahabat meriwayatkan hadis yang sama, maka itu menunjukkan kekuatan hadis. Katanya lagi, bermula hadis Abi Barzah ini ialah hadis hasan lagi sahih, dan ada dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Jadi alhamdulillah, hadis larangan ini diriwayat juga oleh Bukhari dan Muslim selain daripada Imam Tirmizi. Masalah 57. Masalah tidur sebelum sembahyang isya dan hukumnya. Lepas kita sembahyang maghrib kita pun tidur, apa hukum? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah dimakruhkan oleh kebanyakan daripada ahlul ilmi, mana ramai daripada ulama, akan tidur dahulu daripada sembahyang isya makruh, dan berbual-bual kemudian daripadanya, dan telah memudahkan. Ini pandangan yang kedua. Imam Tirmizi di antara keindahan sunan dia,
Dia bawa hadis, kemudian dia sebut aqwal ulama dalam masalah yang tersebut. Dan telah memudahkan, ini pandangan kedua tu. Pandangan yang kedua telah memudahkan dan mengatakan tiada mengapa yang demikian tidur sebelum Isya tak ada masalah oleh setengah daripada mereka itu. Mana sebagian ulama kata tidak ada, tapi ada dawabit, ada syarat dia. Dan telah berkata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak ni seorang tokoh ulama yang perlu sangat kita kaji, kita korek dia punya biodata, sebab seorang terkenal dengan nama Al-Mujahid Al-Abid Al-Mujahid, seorang ahli ibadat dan dia juga ahli jihad. Tidak kata dia ibadat pakai tidur masjid dah. Tahun ni dia pergi haji, tahun depan dia pergi berjihad. Itu maknanya Al-Abid Al-Mujahid. Dia kata kebanyakan hadis yang memakruhkannya itu dan mengharuskan oleh setengah daripada mereka itu tidur sebelum Isya di dalam bulan Ramadan. Maknanya Ibnu Mubarak kata pandangan dia je, hadis riwayat itu larangan bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan ni kita nak tarawih, kalau tidur jadi terlepas. Intaha. Dan adalah sebab makruh tidur sebelum Isya itu oleh kerana takutkan tiada bangun, oleh sangat nyedar. Ni bahasa lembut merbau. Sangat nyedar ni, sangat nyenyak tidur. Maknanya orang ni kalau tidur teruk, kerana letih bekerja siang hari. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakannya di Madinah mereka berladang kurma. Jadi orang berkebun ni letih tak sama dengan orang kerja pejabat. Jadi kalau dia tidur sungguh. Itu maksud dia. Takut nyedar tidurnya, mana nyenyak sangat tidur. Kerana letih bekerja siang hari, maka boleh jadi habis waktu Isya dengan ketiadaan sembahyang. Kata Al-Qastallani, boleh juga tidur. Qastallani bagi syarat. Boleh tidur jikalau diwakilkan sesiapa membangunkan dia daripada tidurnya. Jadi dia nak tidur, dia bagi tahu pada sahabat dia ke, dia bagi tahu kepada kawan-kawan dia ke, keluarga dia, saya letih sangat ni, tapi tak sembahyang Isya lagi ni, nak tidur dulu. Jadi orang lain kena kejutlah dia sebelum habis waktu Isya apa ni yang pilihan tu, kena kejut dia bangun sembahyang Isya dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata ulama, dan bermula sebab makruh tidur dahulu daripada sembahyang Isya ialah kerana membawa akan dia bagi luput waktu dengan sebab nyedar amat. Nyenyak tidur sangat, terlepas waktu sembahyang. Satu, atau kerana luput waktu ikhtiar dan afdal. Maknanya kita sembahyang di awal, waktu ikhtiar tu berakhir sehingga setengah malam, dia ni mungkin bangun pukul 3 pagi lah. Dan pula supaya jangan bermudah-mudah dan tiada ambil berat orang pada demikian itu, maka tidur mereka itu sampai meluput akan sembahyang jamaah Isya-nya. Ini satu lagi, mana kita tak nak tidur senang-senang je sembahyang Isya apa tak tahu mana. Isya berjamaah, mungkin sembahyang seorang dia lah. Maka setengah daripada ulama yang memakruhkan itu, sebahagian daripada, kalau kita terjemah baru ni, sebahagian daripada ulama yang mengatakan makruh itu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Umar dan anaknya Abdullah dan Ibnu Abbas, dan lain daripada mereka itu dari kalangan ulama salaf, dan Imam Malik, dan ashab kita mana ulama Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Dan telah mengharuskan, mengatakan tak ada masalah tidur oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan segala ulama Kufah radhiyallahu anhum ajma'in. Ulama Kufah, ulama Iraq, maknanya Abu Hanifah Hanafi. Dan telah berkata Syekh At-Tahawi
Diharuskan tidur itu dengan syarat ada sertanya orang yang menjagakan dia, dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma seumpamanya, wallahu alam. Jadi kita simpulkan bahawa tidur selepas maghrib itu dilarang sekiranya boleh membawa kepada terlepas waktu ikhtiar solat isya. Ataupun kalau dia ni bahasa dunia orang panggil tidur sekejap ya, letih sangat, tidur, mungkin lepas mayam maghrib dia tidur, orang azan isya dia boleh sedar, kata-kata tidurlah, tak ada masalah, boleh je kita tidur. Itulah yang kita faham daripada perbahasan para ulama kita dalam masalah ini. Kita berpindah pula kepada masalah yang lain. Tengok masalah 58. Babu ma ja'a minar rukhsati fis samar ba'dal isya. Tengok hadis tak dilarang, yang ni kata boleh. Bab yang telah datang ia daripada hadis kelulusan, mana diluluskan boleh pada berbual-bual kemudian daripada sembahyang isya. Ini sebab anda kata menariknya kitab Imam Tirmizi, dalam satu bab dia bawa semua hadis yang berkaitan. Hadis mula-mula kata tak boleh, hadis yang kedua kata boleh. Kita tu dalam bab minum, ada hadis larang minum berdiri, ada hadis Nabi kita berdiri. Jadi dia jamakkan supaya kita boleh faham. Ni kalau kita belajar satu hadis je, anda jumpa ada sebuah masjid, poster besar dia tulis tempat makan dia tu, siapa dia minum berdiri kena korek balik. Kita kata jangan, ada hadis lain yang kata boleh, harus. Jadi kita tak boleh ambil satu. Jadi Imam Tirmizi manhajiyah kitab dia bawa hadis-hadis yang berkaitan. Tengok hadis ni bercanggah, tapi sebenarnya tak bercanggah sebab dengan huraian, dengan penjelasan dia tak bercanggah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, berbual-bual dan bersembang kemudian daripada sembahyang itu sedia ma'ruf pada orang semua tahu akan dia, dan ialah pula satu perkara yang disukai oleh orang-orang. Maknanya disukai oleh orang ramai lah. Orang ramai suka berbual fahisha. Kita ni kalau tak ada hijrah, buat tangga masjid pun jadi, tapi tak kemah, kedai kopi tu mai secawan dulu, baru kemah. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini, dapatlah diketahui akan hukum berbual-bual yang baik. Kemudian daripada sembahyang isya itu diluluskan dia. Ada lulus dia, dibenarkan maknanya, dan diharuskan dia. Dengarlah hadisnya, demikian bunyinya. Dia punya sajak saudara, demikianlah hadisnya, dengarlah hadisnya, demikian bunyinya. Tengok dalam kitab kita hadis nombor 15. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Hadisun hasan. Maksudnya diriwayat daripada Sayyidina Umar, dikata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbual-bual ia kemudian daripada sembahyang isya pada suatu pekerjaan, satu maslahah. Maknanya masalah penting ni, kita nak bincang tentang peperangan ke, bincang tentang strategi ke, yang penting ada urusan, bukan buat saja-saja. Maslahah daripada pekerjaan muslimin, dan aku ada serta keduanya. Mana aku bersama mereka berdua, itu menunjukkan apa? Menunjukkan Umar nak nyatakan dia ada, bukan sekadar meriwayatkan, tapi melaporkan, sebab dia ada sekali. Kata Abu Isa rahimahullah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar juga akan hadis ini, padanya kisah yang panjang. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Aus bin Huzaifah dan Imran bin Husain, dan katanya hadis Umar ini ialah hadisun hasan. Alhamdulillah, hadis hasan. Dan muhakkik kitab ini mengatakan darajat dia sahih. Kita kata alhamdulillah. Masalah 59. Berbual-bual kemudian daripada solat isya, apa hukumnya? Tadi perbincangan hadis, sekarang ni kita nak detailkan hukum, apa hukum dia.
Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan sungguhnya telah bersalahan ahlul ilm, berbeza pandangan para ulama, bermula dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dan tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu dari kalangan ulama salaf, hukum berbual-bual kemudian daripada sembahyang isya. Letak nombor 1, pandangan yang pertama, maka telah memakruhkan oleh satu kaum daripada mereka itu akan berbual kemudian daripada sembahyang isya. Pendapat yang pertama kata makruh. Nombor 2, dan telah meluruskan oleh setengahnya apabila adalah berbual itu pada makna ada kepentingan seperti majlis ilmu, cakap tentang ilmu, dan barang yang tak dapat tiada. Tak dapat tiada ni terjemahan sekarang mesti, sepatah ya, tak dapat tiada. Maknanya apa dia maksud tak dapat tiada? Tak dapat tiada, tak boleh tak buat, artinya mesti. Jadi kalau penterjemah baru dia tulis mesti, tak dapat tiada, mesti daripadanya kita kena buat benda tu, kena bercakap daripada segala hajat dan maksud keperluan. Dan kebanyakan hadis menunjukkan atas kelulusan kebenaran yang demikian itu. Dan setengahnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la samara illa limusallin au musafir. Artinya tiada bual, tak boleh bercakap. Samar tu maknanya jaga malam, melainkan bagi orang sembahyang. Orang sembahyang tak apa, walaupun tengah malam lagi bagus, atau orang musafir. Oleh kerana Syekh tak tulis ini, pelajar-pelajar tulis hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kata di para muhaqqiqun, dia kata hadisun sahih bimajmu'i turuqihi. Mana sahih dengan jalur-jalur yang banyak. Kerana orang yang musafir itu berhajat kepada jaga dalam perjalanannya. Macam mana dia musafir, tak jaga, tak bergerak lah, tak berjalan lah dia. Maka bolehlah ia berbual-bual dengan kawannya supaya jangan tidur semalam-malamnya itu. Penting sangat ni, tama-tama zaman kita hari ni. Zaman dulu orang naik unta, kalau ada apa-apa kat depan, unta tolong break. Kalau tuan tidur pun, zaman sekarang ni kita naik kereta, kalau tuan tak break, jawab dia cari pasang. Jadi penting sangat kita bercakap-cakap tengah malam ni. Driver dia kena ada. Zaman kita hari ni tak ajak driver tak bercakap dah, dia pasang radio yo kat telinga dia, pakai dengar tu, dengar lagu. Baiklah, masalah yang ke-60, berbual kemudian daripada sembahyang isya itu makruh. Apakah sebabnya? Kita kena tahu sebab. Dia panggil iza urifa sabab batal al-ajab. Itu bahasa Arab kata. Bila kita tahu sebab, tak adalah benda pelik. Kenapa Nabi larang? Ini penting tuan-tuan dalam isu kenapa. Ana sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Keindahan Islam. Buku ni sabar sekejap kerana telah tamat habis cetak. InsyaAllah kita akan reprint balik. Dalam buku Keindahan Islam ni kita nak jawab benda-benda macam ni. Kenapa ada boleh jawab, ada tak jawab. Kenapa wuduk basuh 3 kali, kenapa tawaf 7 kali, macam-macam kenapa ada. Kenapa banyaklah isu kenapa tu. Menarik. Dia lebih perbincangan tentang hikmah. Jadi contoh di sini, kenapa makruh bercakap lepas isya? Mesti ada sebab. Takkan Nabi larang saja-saja. Perkataan syariah tidak ada yang abas. Qala Allah, qala Rasul. Perkataan Rasul yang betul-betul daripada Nabi yang sahih, tidak ada yang sia-sia. Kalau kita nampak pelik pun, kita yang tak faham, bukan Nabi yang salah cakap. Baik, jawapannya seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nawawi kata apa? Bermula sebab makruh berbual kemudian daripada sembahyang isya itu ialah kerana membawa kepada jaga malam. Berbual ni jaga malam, lambat tidur.
Maka dengan sebab berjaga itu ditakuti pula amat nyedar. Tulislah, geli panggil gelas sorry. Nyedar tu mana? Nyenyak. Takut tidur nyenyak pula. Dah tidur lewat, lambat bangun. Sehingga hingga tiada disedarkan mau bangun sembahyang malam atau zikir padanya, ataupun tiada disedarkan daripada sembahyang subuh dalam waktunya yang harus, atau dalam waktunya yang ikhtiar, atau yang afdal. Isu waktu-waktu ikhtiar afdal ni, insya-Allah Tuan Syekh bawa kepada kita bab yang berikutnya dalam masalah 62 sampai ke 60 apa ni 7 ni 72. Itu masalah isu tentang waktu yang afdal kita buat. InsyaAllah tunggu dalam CD yang akan datang. Dan pula kerana jaga malam itu sebab bagi malas dan tiada cergas siang harinya, tak cukup tidur. Orang tak cukup tidur malam ni, tengah hari mengantuk. Daripada berhadap mengerjakan hukum agama dan taat-taat dan masalah dunia. Nak pergi kerja pun mengantuk, nak pergi mengajar kuliah pun mengantuk, nak dakwah mengantuk sebab jaga malam. Tetapi kalau orang berjaga malam kerana qiyamul lail, lain. Allah Ta'ala akan bantu orang ni. Bila dia terbiasa jaga malam kerana beribadat kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Banyak kali dah saya cerita tentang cerita Daud. Dengar ke cerita Daud tu? Daud ni orang putih yang belajar di Universiti Madinah. Daud, nama Daud. Dia berjaga malam, tahajud kuat. Jadi masuk dalam kelas, dia tidur dalam kelas. Syekh tak kacau dia tidur. Saya kata tidur. Budak-budak Arab bantah, Syekh, hadza yanam. Ni tidur. Arab pun tidur juga. Dia ambil terbaik merah, dia tidur. Saya kata bangun. Dia kata orang putih tu tidur. Arab ni biasa dia jealous sikit dengan orang putih ni. Takkanlah mentah-mentah dia orang putih kat biar dia tidur, aku tak boleh. Saya kata, nam ya Daud, fa inna naumaka min qiyamil lail. Tidurlah Daud, tidur. Mu tidur ni sebab mu qiyamul lail, ibadat malam. Mu bangun sebab mu tidur. Mu tak tidur malam, duduk buah, bangun. Marah harap tu. Dia kata diskriminasi dia. Maknanya orang putih dibenarkan. Dia kata bukan sebab dia orang putih, bukan kerana dia Inggerisy, tapi kerana dia qiyamul lail. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan. Jadi kalau orang qiyamul lail lain dia punya watak. Hak ni tak tahu jaga apa menyebabkan dia ni jadi malah sidang tengah hari. Hari ni kita tengok budak-budak kita ni malam pun dia tidur, siang pun dia tidur. Masa mana dia tak tidur kita pun tak tahu. Tak tidurnya tengah malam, duk main game. Ni berat. Allahu Akbar. Maka dengan beberapa sebab itu, seseorang jangan berjaga melainkan kerana beberapa sebab yang akan disebutkan ini. Kalau sebab-sebab ini dibenarkan kita lewat tidur kerana sebab yang berikut. Mari kita tanda berapa sebab ada maslahah boleh melewatkan tidur kerana nak jaga kepentingan kebaikan yang kita ada ni, insya-Allah. Masalah 61. Berbual yang tiada dimakruhkan. Kemudian daripada sembahyang Isya, berbual yang tiada dimakruhkan selepas daripada sembahyang Isya, apa dia? Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau tuan belajar dalam kitab ni, Tuan Syekh kita ni rahimahullah, dia ambil kitab-kitab yang senang. Imam Nawawi contoh dalam syarah Sahih Muslim, dalam majmu' memang dia sebut akwal-akwal ulama nya. Kita pun menarik, kita boleh dengar pandangan-pandangan orang yang begitu hebat, dan kita pun rasa hebat juga boleh dengar pandangan orang hebat. Telah berkata ulama. Jadi qala Nawawi, qala ulama. Nawawi nukil daripada orang. Dan yang dimakruhkan berbual kemudian daripada solat Isya itu ialah barang yang ada ia daripada segala pekerjaan yang tiada maslahah padanya. Mana kalau ni bercakap buah saja,
Bukan sakat buah saja, boleh mengumpat orang, mengutuk orang, maka itulah bukan saja makruh, haram pula dia. Haram dia apa ni? Dia berjaga malam kerana menghabiskan masa dalam perkara maksiat. Allahu Akbar. Waktu anak belajar di Mekah dulu, Syekh Ismail rahimahullahu taala, dia kata zaman kita hari ni tidur lebih baik daripada berjaga. Zaman kita hari ni an-naum ahsanu minal qiyam. Sebab kalau orang berjaga malam, dia bukannya ibadat. Dia bukan ibadat. Dia banyak duk tengok cerita, main game. Kalau zaman-zaman ada perlawanan pukul 3 pagi ni, hoi, dia bukan bangun sebut nama Allah, bangun duk petempik tengah malam. Duk main tepuk meja tengah malam, duk sorok. Kita kata buat apa, baik tidur. Kerana itulah saya tulis satu kata-kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Ma makna hazal kalam? Maknanya kalau kita tak mampu nak bangun bertahajud, tidur terus. Kalau tidur terus tak ada apa-apa. Rufi al-qalam, diangkatkan qalam daripada orang tidur. Tapi kalau bangun duduk bertempik, bangun duduk share benda-benda fitnah pada orang, baik awak tidur. Jadi itu yang kita kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Diam. Alhamdulillah. Mari kita tengok pandangan yang kedua pula. Adapun barang yang ada maslahah, adapun barang yang ada maslahah dan kebajikan, maka tiada makruh padanya. Kalau kita berdiri malam ni kerana maslahah, ada benda kebajikan yang kita nak buat, boleh berjaga. Seperti tulis nombor 1, melancarkan hafazan. Orang ni hafal Quran, dia berjaga malam kerana nak murajaah, yang ni bagus. Yang kedua, menghafalkan hikayat-hikayat orang soleh. Hikayat orang soleh, mana kita duk baca buku hikayat orang soleh, Ibnu Mubarak contohnya, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berhadapan dengan fitnah di zaman dia, sehingga dia dipukul dalam penjara. Dikatakan pukulan kepada Imam Ahmad, kalau dipukul seekor gajah, mati gajah. Bagaimana? Semangat kita naik. Yang ketiga, berbual-bual dengan orang datang, dhaif. Orang mari rumah kita, takkan kita nak alah balik, kita nak tidur ni? Duduk. Yang keempat, ni dengan molek ni, dan bercumbu-cumbu dengan ahlinya. Ada juga sini. Jadi kalau berjaga malam kerana duduk buah-buah dengan isteri, tidak jadi masalah. Buahlah. Masalahnya isteri dia kata, tak ada 2 orang, buah. Bunyi keroh dah lah tu. Kalau buah dengan kawan 2 jam boleh. Buah dengan bini 2 minit. Pahula dia tahu dah. Anak dia cerita dah. Malam ni Umi nak minta benda-benda dengan abah. Dia tidur awal lah kita. Tak ada buka mulut ke bini dia tu, bakal tidur dah dia. Berapa dah kita? 4. Yang kelima, dan berbual kerana bermesra-mesra dengan sebab baru kahwin. Orang baru kahwin ni tak tidur. Berapa dah kita? 5. Yang keenam, atau baru bertegur-tegur, baru kena-kena, dan berbual-bual main-main anak-anak. Main anak-anak lagu mana pula ni? Main-main anak, main anak dia dah. Buang anak-anak, tak buat juga. Atau berbual bercakap kerana hajat. Ini penting. Mana kita bercakap ni musyawarah malam ni, boleh. Dan maksud, atau berbual-bual orang musafir kerana berhajatkan bagi peliharakan mata bendanya atau dirinya. Jadi musafir ni kita jangan tidur saja, kita kena buat, nak jaga barang-barang kita ni, takut orang kacau tengah jalan. Jadi boleh tu. Dan berbual kerana memperdamaikan orang berkelahi. Orang duk kelahi, kita pergi damaikan orang sampai setengah malam, silakan. Atau bualkan menolong mereka itu pada kebajikan. Kita nak buat ni mesyuarat NGO, kita nak tolong orang, boleh. Dan perkara yang disuruh, dan menjauhkan perkara tegah. Jadi jangan kita nak larang benda mungkar, boleh kita buat tengah malam. Dan bual menunjukkan maslahah dan lainnya daripada barang yang seumpama demikian itu, maka semuanya
tiada makruh padanya. Ini di antara contoh-contoh boleh. Jadi kalau lagu tu betul lah dia kata kita boleh pergi buat ceramah perdana tengah pada sampai pukul 12 malam. Ceramah perdana tu begitulah. Duk main bongkar sana bongkar sini. Waktu orang dia bongkar orang sedap je kata. Waktu orang bongkar dia bergamuk juga. Begitulah atas dunia ni. Main bongkar-bongkar dipanggil. Jadi main bongkar lah. Orang tu bongkar, orang tu bongkar. Kita hop ni pala duk dengar belakang, kita suruh dengar senang. Baiklah. Dan setengahnya telah datang beberapa hadis yang sahihah. Ada yang sahih. Dengan setengahnya dan yang baki pada maknanya. Jadi ada maklumat-maklumat yang kita sebut tadi, ada hadis-hadis yang menyebut sedemikian. Alhamdulillah ada sebuah buku yang saya usahakan. Tajuk dia Sehari Dalam Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik buku ni tuan-tuan. Buku ni ambil daripada sebuah buku Arab, nama dia Al-Yawmun Nabawi. Sehari Dalam Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ambil buku ni, kemudian kita syarahkan dia dan kita huraikan. Alhamdulillah telah dibukukan. Jadi para jemaah boleh cari buku ni dalam kedai-kedai buku, cari Sehari Dalam Hidup Nabi. Tengok ni. Maknanya cerita-cerita tadi Nabi kita berjalan pergi bantu orang, pergi tunggu. Maka kerana itu dia katakan orang yang bercakap-cakap dengan isteri dia walaupun sampai separuh malam tidak dikira membazir masa. Itu hak nama dia. Kemudian adalah makruh berbual kemudian daripada isyak itu dikehendaki dengannya kemudian daripada sembahyang, bukan kemudian daripada masuk waktu. Jadi kalau kita masuk waktu, kita ada 20 minit lagi nak isyak, nak salat contohnya, boleh lagi kita bercakap. Kalau ada keperluan nak bercakap lah. Kalau tak ada bercakap, baca Quran je lah. Hidup bercakap tak ada kerja. Tapi maksudnya selepas solat, lepas kita semaya balik, tak payah tunggu lama-lama. Dan ittifaq ulama, sepakat para ulama dia kata apa, atas berbual itu makruh kemudian daripadanya, melainkan barang yang ada padanya kebajikan seperti barang yang telah disebutkan itu, wallahu alam. Maknanya maslahah, maknanya kalau kita boleh, contohnya kita buat kuliah lepas isyak, lepas semaya isyak ni kita ada kelas pengajian fiqh ke hadis ke tasawuf ke apa benda kitab yang kita nak belajar sampai pukul 10 12 malam, tidak jadi masalah sebab ada keperluan. Maka kita kena tengoklah, kalau kita tidur lambat ia menyebabkan akan terlepas solat witir di akhir malam, maka kita ada pilihan, kita akan solat witir sebelum tidur. Ingatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ausani khalili bi salasin. Kekasih aku telah berpesan kepada aku dengan 3 perkara. Apa dia? Puasa, salat duha, an utira qabla an anam, aku witir sebelum tidur. Maka di sini para ulama hadis mencari sebab kenapa Nabi pesan kepada Abu Hurairah zikir witir belum tidur. Sedangkan dalam hadis lain Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan witir itu solat akhir solat malam. Tiba-tiba di sini kita kata solat sebelum tidur. Lish? Kenapa? Jadi ada analisa yang mengatakan bahawa Abu Hurairah ni talibul ilmi, penuntut ilmu yang sangat gemar kepada ilmu. Boleh jadi dia tidak lewat. Maka Nabi kita pesan supaya tak terlepas dia punya witir, an utira qabla anam, witir sebelum tidur. Jadi kita hari malam amal ni kita penat, balik kerja letih syih malam, habis kerja pukul 12, balik rumah siap-siap mandi, ambil wudu, solat witir, tidur. Mana kalau kita jaga sampai azan subuh esok pun kita tidak terlepas salah satu daripada sunnah yang disunatkan, sunnah muakkad yang dituntut kita lakukan solat witir itu pada setiap malam, yang terutamanya di akhir malam, yang darjat yang keduanya sebelum tidur, darjat yang paling rendah sekali ba'da salatul isya. Mana lepas semaya isya ni kalau kita rasa tak larat malam ni, sudah semaya isya kita solat ba'da isya terus witir, boleh. Alhamdulillah.
ala ni'matul Islam wal iman. Jadi kita kata alhamdulillah, nikmat Allah Taala beri kepada kita anugerah yang begitu besar, peluang-peluang yang banyak. Kalau kita tak ambil peluang, kita akan rasa malu besar. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kita babu ma ja'a minar rukhsati, bab kelonggaran bercakap-cakap lepas Isya dengan sebab-sebab, dengan SOP yang telah disebut tadi. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam jalsah kita yang akan datang. Babu ma ja'a fil waqtil awwali minal fadli, bab pada yang datang ia pada menyatakan waktu yang pertama daripada kelebihan. Maksudnya cepat, segera buat benda ni. Apa dia yang disegerakan? Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apa benda yang nak segerakan tu? Dalam hadis ini Imam Tirmizi bawa satu hadis dengan hadis ni. Kata Nabi SAW, ya Ali, salasun la tuakhirha. 3 perkara ni jangan dilewatkan. 3 perkara mesti disegerakan. Apa dia? As-salatu iza anat. Salat bila masuk waktu, jangan tangguh. Salat awal waktu. Kalau nak tidur ke nak ngawal, tunggu dulu, salat dulu, pergi masjid dulu, selesai salat jemaah balik rehat. Wal janazatu iza hadarat. Janazah apabila berlaku kematian, jangan tunggu lama. Polis dah lulus, hospital kalau ada postmortem dah lulus, cek kawit telah lulus, mandi, kafan, kubur dah sudah digali, tanam. Jadi masyarakat kita jadi satu fenomena, mati hari ni nak tanam besok. Kadang-kadang sampai 2 hari tangguh. Kok mati luar negara, kok balik seminggu mayat. Tunggu apa lagi? Yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat laha kufa. Anak-anak perempuan yang janda ke yang dara, kalau sudah jumpa jumpa jodoh, kahwin cepat. Ni pakat nak pegang anak pula ni, sampai 2-30 homo, tak ada suami lagi, duduk tangguh situlah. Memilih sangat payah juga. Tak pilih sangat pun kena pilih juga, tapi terlalu memilih-milih. InsyaAllah saya rasa tajuk ni cukup menarik. Kita masa tidak cukup untuk kita huraikan. InsyaAllah huraian kepada hadis ini, kata Tirmizi, hadza hadisun gharibun hasan. Al-Imam Syekh Ahmad Syakir dalam Takhrijul Sunan mengatakan hadis itu sahih. Ulama-ulama dulu pun, Al-Iraqi, As-Sakhawi, hasanahu, mengatakan hadis ini hasan. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.